kau ni kan, aku tengok kau geram kan. Tak ada ajar ke? Bukan kerja kita nak ajar. Dia sebenarnya macam ni. Saya punya mindset macam ni. Apa ke nama? Nazir. Nazir. Name tag tak ada. Itu yang ramai orang tak nampak lah. Ramai orang tak sedar kan. So podcast ni merungkai kepala otak. Saya rasa ramai orang kena dengar lah apa yang kita cakap ni kan. Betul. Tak ramai orang ada exposure benda-benda ni. Sebab ramai orang terlalu tengok apa yang, apa orang kata, di-create. Orang ramai kat social media sekarang ni pun, tuan setuju tak? Sekarang ni bila zaman social media, dia tak macam dulu. Kalau kita cakap 15 tahun dulu kan, zaman-zaman kita sekolah ke apa semua, social media tak ada. So dia tak ada, orang susah nak terikut-ikut. Itu belum cerita pasal kecam-kecam ni semua kan. Maksudnya kalau ada apa-apa benda, dia habis kat situ. Cerita kedai kopi, sembang kedai kopi, habis kat situ lah. Tapi sekarang ni bila zaman social media, orang buat sikit, okay, dia buat konten, dia bagi. Maksudnya orang lain feed apa benda yang dia tengok kat social media lah. So itu yang jadinya orang terikut dengan khayalan lah, benda-benda yang tak betul lah. Benda-benda yang betul. Dan tak ada satu pun program serius untuk educate tentang penggunaan media sosial. Tak ada. Betul, tu saya setuju. Tak ada. Saya tak tahulah kalau saya dah habis sekolah. Saya tak tahulah kalau sekolah sekarang ada mungkin kan. Baru punya syllabus kan. Tak tahu lah. Tapi supposedly kena ada lah. Macam mana nak berinteraksi dengan social media. Sepatutnya benda tu benda baru. So kena ada satu education lah. Educate people media sosial ni macam mana tu. Betul. Sebab itulah saya setuju macam tuan cakap lah, apa benda, whoever yang kita follow, whoever yang kita tengok, apa benda yang kita feed kepada mind kita, itu akan membentuk kita. Kalau dulu dia panggil sekeliling, betul lah 5-6 orang. Sekarang tak lah. Sekarang siapa kita follow. Betul. And lagi satu, tuan setuju tak, sekarang ni zaman social media, dia buatkan ramai budak-budak baru-baru nak up ni hilang adab. Betul tak? Betul. Perasan tak benda ni? So apa dah, zaman kita dulu tu, macam kalau kita nak mengumpat orang ke apa ke, dia jadi macam gini lah. Kita lepak kedai kopi kan, bodoh lah orang tu, ni apa benda orang tua ni apa semua kan. Tapi zaman-zaman social media ni, once katalah orang buat benda yang salah, tuan sendiri pun banyak kena kan. Betul tak? Kat Facebook macam ni, dia orang berjemaah komen kan. So itu benda yang saya rasa, kalau orang tak pandai guna social media dengan betul, dia macam-macam lah. Maksudnya bukannya masalah pasal orang punya masalah akhlak semua tu akan jadilah. Sebab orang memang dah tak ada apa-apa. Dah tak ada apa-apa yang nak disorokkan lah. Tapi sebenarnya bagi saya, perkara akhlak ni daripada dulu dah ada. Betul. Cuma dia tak viral lah. Dari situ orang komputer kan, orang tengok dia asalnya, sebenarnya bagi saya, internet dan media sosial ni, dia bantu untuk menelanjangkan perangai manusia yang sebenar. Betul. Katakan dulu dia kaki gosip. Tapi dalam skill yang kecil lah. Bila ada social media, dia punya skill gosip tu dia grow. Betul. Menggunakan media sosial macam tu lah. Akhirnya manusia tu sendiri. Betul. Sama macam kalau kita kata AI ke lepas ni kan, dia akan jadi kejahanaman untuk manusia dan boleh jadi satu manfaat untuk manusia. Betul. Akhirnya bergantung kepada manusia tu sendiri, dia nak guna untuk apa. Akhirnya kita tak boleh kawal manusia punya sikap. Yalah. Dia macam ni lah, kalau saya nak cerita sikit kat tuan kan, macam dari dalam bidang fitness lah. Sebab saya pun kat social media orang well known sebab fitness. Yang saya nampaknya sekarang ni macam zaman dulu kan, zaman 10 tahun dulu, 15 tahun, 20 tahun dulu, bila kita workout ke apa ke, dia tak ada, dia ada sifat hormat tau. Macam kita akan belajar dengan otai, kita akan belajar dengan orang yang lebih berpengalaman. Kita ikutlah. Salah-salah pun kita tak adalah macam sekarang, zaman sekarang duk kecam kan. Sebab sekarang ni bila social media dah ada, orang senang buat research, orang senang dapatkan ilmu. Katalah dia tengok orang online, research cakap yang ni, lepas tu dia tengok otai ni cakap salah, dia kecam, dia bantai. So, zaman dulu tak ada benda macam ni tau. Sebab itulah zaman sekarang ni saya tengok, even saya sendiri pun kadang-kadang ada terkena. Kadang-kadang saya tengok kat social media tu orang yang sampai budak lagi kita tengok pun, ya Allah engkau ni kan, aku tengok kau geram kan. Tapi dia punya sembang tu macam, sebab lagi satu, dia orang tak faham tentang berinteraksi dengan ilmu. Kan? Sebab tu saya cakap tak ada ajar ke? Bukan kerja kita nak ajar. Kita bukan orang dalam bidang education. Contoh macam mana berinteraksi dengan ilmu. Contoh ilmu ni luas. Okay, apabila kita melihat satu orang, katakanlah dia punya perkongsian macam ni, okay, dan kita tengok benda ni lain. Jadi kita punya macam cara kita berinteraksi dengan ilmu ni ialah kita ambil dekat mana titik-titik yang kita boleh benefit diri kita, lepas tu kita apply lah. Betul.
dia bukan kita pergi cakap kau salah, kau lagi salah daripada dia ni. Bukan macam tu. Betul. Ramai orang faham macam tu. Sekarang ni saya pening macam tu lah. Orang banyak compare. Macam Tuan Z lah kan, ada orang yang tak puas hati, orang kata dia salah. Betul. Kau bukan salah betul. Itu cara Azri Walter contoh kan. Betul. Kau nak ikut cara apa lain, Pergilah kat dia orang kan. Sebab katakanlah kita cerita pasal bodybuilding lah. Yes. Setiap hari ataupun setiap bulan ada penemuan research baru. Yes, exactly. Mungkin betul. Itu saya setuju. 10 tahun dulu training sebanyak 6 kali seminggu untuk dapat result macam ni. Dengan research yang terbaru dari sisi sains, pemakanan dan sebagainya. Training seminggu 4 kali boleh capai macam ni. Faham tak? Sebab dia evolve, manusia evolve dari segi makanan, teknologi dan sebagainya. Teknologi makanan lah terutamanya. Jadi kita tak boleh lah faham satu konsep dia boleh pakai keseluruhan alam. Betul. Itu yang penting. Ramai orang macam tu lah. Dia terlalu stick dengan apa benda yang dia faham. Sebab tak ada orang nak educate tu. Siapa punya kerja nak buat ni? Mungkin kita adalah part of the education lah kan. Kita educate orang macam mana. Sebab saya yakin ramai orang mungkin tengok video saya, dia akan terbuka banyak kepala otak dia. Sebab benda-benda macam ni jarang. Dan saya memang businessman. Betul. Okay, tapi tak ramai businessman boleh cakap pasal banyak benda-benda macam ni. Betul tak? Kalau kita follow businessman, dia cakap pasal business je. So bila kita cakap pasal kehidupan, cara berfikir, so kita boleh relate dengan ramai orang dan apa generasi sekalipun. Okay, katakanlah saya nak tanya, awak badan macam ni, Berapa lama dah exercise apa semua? 17 tahun. Okey, 17 tahun. 17 tahun, betul. Saya nak tanya, jujur, awak ada penggunaan apa-apa perkara tak? Tak ada, supplement macam itulah. Supplement protein lah. apa Macam semua steroid apa tak ada? Dia tak ada guna steroid Sebab kalau ada bagi tahu je. Bukan, sebab kalau ada bagi tahu je at least orang tengok awak pakai steroid, kita faham lah. Cuma kesian ialah contoh kalau orang tu pakai steroid, orang tanya dia kata tak. Kesian lah orang pening yang lah, dia rasa dia nyok tak jadi-jadi juga macam tu lah kan. Betul. Jadi kita macam saya pun sama, saya tak ada galakkan orang buat perkara-perkara macam ni lah. Betul lah. Sebab terutamanya kalau kita bagi saya lah on the fitness side okay. Saya punya mindset lah. Siapa yang kalau tak setuju pun tak apa. Tak apa. Saya punya mindset macam ni. Saya tak ada goal pun nak badan nak badan macam ni ketika dah berapa bulan, berapa tahun, tak ada. Saya setiap hari saya pasak kepala otak saya. Saya workout, saya angkat weight, saya buat cardio semua. Saya nak buat benda ni sampai saya mati. Betul. Faham tak? Dan bila pemakanan pun saya always makan benda-benda yang mudah dalam masyarakat kita. Dan saya faham tentang apa yang bahaya untuk badan kita, apa yang tak bagi benefit. Betul. So saya faham benda tu, betul saya buat je lah. Tapi betul tuan, benda tu saya setuju. Sebab itu yang saya sampaikan kat orang pun. Sebab apa tahu? Ramai orang lifestyle lah. Lifestyle, betul. Lifestyle ni senang untuk kita maintain. Betul tuan. Ramai orang tanya saya, bang macam mana nak sadar, tanya dia apa? Dek, berapa lama main? Dah 2 bulan lah dek main. Abang saya 2 bulan main. Macam mana bang? Sekejap. Lantak kau dek 2 bulan dia nak cerita sadar kan. So saya kata dengan dia, kadang-kadang orang tanya, bang berapa lama main nak macam ni? Saya cakap 17 tahun. Lama kan. Memang macam itu lah. Sebab memang orang ramai dia selalu ingat dia nak benda yang singkat. Dia tak kisahlah dari segi fitness ke, pasal belajar ke, pasal apa orang kata bisnes ke apa ke, ramai orang nak cara singkat. So bila nak cara singkat ni, benda ni tak sustainable lah, tak konsisten. Kita takkan boleh tahan lama. Singkat dan cepat dia tak sihat tuan. Betul. Sebab bila macam saya belajar dulu pun dari segi fitness lah, rate untuk penurunan berat badan yang sihat, rate dia dalam 0.5 kg ke 1 kg seminggu. Itu yang 0.5 lah. Itu maksudnya rate yang boleh diterima, rate yang sihat. Kalau kata seminggu mendadak, tu seminggu sampai 3 kilo, sebulan sampai 10 kilo, itu tak sihat. Sebab kalau nak cerita pasal fitness, macam-macam lagi lah. Pasal berat badan, pasal body fat percentage, pasal muscle mass apa semua kan. So ramai orang suka nak cari jalan singkat and jalan cepat. And padahal macam rumput buncit contohnya. Abang nak berapa lama nak tu rumput buncit kan? 3 bulan jadi tak? Saya tanya dia balik, berapa lama abang nak buncit macam itu kan? 3 bulan naik tak macam tu? Tak ada, mau 10 tahun betul lah naik buncit kan? So takkan 10 tahun 10 tahun jugalah macam gitu. Lepas tu bila ramai orang ni terlalu nakkan benda yang cepat, dia takkan konsisten lah.
dia takkan lama. Contoh orang buat diet ekstrim contohnya, dia buat gila-gila, dia mungkin boleh tahan sampai 3 bulan. Betul ni makan brown rice kepala otak. betul itu yang kau dah makan lidah jauh juga betul, lah, betul. Makan jengkol lah. Salad lah apa kan. Makan apa yang lauk-lauk kita je lah. Apa yang rumit sangat. Cuma kita kena belajar lah. Apa pun benda-benda yang tak bagus untuk badan kita, betul. kita avoid lah slow. Sebab itulah saya ni iklan sikit kan, join secret group. Secret group. Sebab apa tau? Sebab kita bukan nak cerita apa, bukan nak promote ke apa, tak ada tak ada bayaran buat video apa tak, okay. Tapi tak, grup tu memang tak masuk akal tuan. Agak seumur hidup tuan. Betul tuan. Dia macam ni lah. Kita cerita jujur lah. Saya sebagai orang ahli dalam grup tu bukan nak saja nak promote tuan ke nak bagi naik buntut ke apa, tak ada. Ini memang sebab saya rasa dalam tu tuan banyak bincangkan benda yang orang tak sedar, tapi benda tu betul. Sebab tu saya minat tuan tau. Terus terang, sebab apa tuan cakap tu, saya betul lah Mamat ni cakap kan. Benda ni bukan bullshit. Kadang-kadang macam kita ingat, sebab tuan bagi 4 perkara kan. Spiritual, apa tu, fitness, apalah, saya lupa lah tu. Financial kan. Okay, awak setuju tak? Okay, kenapa tau? Ini yang kita nak sebarkan kepada lelaki terutamanya. Betul. Sebab sebab apa saya jadi macam tu? Pertama, saya tengok diri saya. Betul. Kedua, saya tengok environment. Saya ada kawan, dia memang kaya tuan. Kaya teruknya. Tapi dia ada masalah, dia punya level stress dia tak boleh handle. Betul. Emotion dia, lepas tu dengan tak fit fizikalnya, faham tak? Betul. So dia satu dia okey, yang lain tak okey. Betul. Sama juga saya ada kawan yang fit tapi tak, duit pula tak ada. Badan betul. Duit tak ada pun masalah. Faham tak? Okay, betul. Betul. Okay. Ada juga orang yang dia duit tak ada, badan pun tak fit, apa pun tak ada. Faham tak? Jadi kita nak share dalam grup tu. Betul. Kita nak sukses setiap perkara ni. Setiap penjuru. Betul. Yang paling sedia apa tuan? Orang ramai tak ada. Dia kaya, dia banyak duit, dia fit and semua. Bertakwa. Tapi dia tak ada apa pun itulah. Takwa. Dan apa orang kata bertakwa, kerohanian dia tak ni. Sebab dunia ni tak ada value. Betul. Kita orang Islam kan, yang penting mati masuk syurga. Betul tuan. Saya pun contoh kan, tuan orang nampak saya fitness buat apa semua, tapi sebenarnya alhamdulillah saya memang sangat-sangat menjaga benda macam tu. Sebab saya tahu bila-bila saya boleh mati. Bila kita ni, kalau kita faham, kalau kita betul-betul orang kata renung benda tu kan, kita tahu yang sebenarnya apa aku buat sebenarnya ni kan. Sebab orang sebenarnya sebab tu Nabi SAW bersabda kan, disebut dalam sebuah hadis atau maqal, orang yang paling bijak adalah yang paling banyak ingat mati. Betul. Maksudnya kalau satu orang tu dia selalu ingat bahawa dia akan mati anytime, kau rasa dalam 24 jam dia akan buat relax tak? Betul. Tak. Dia always akan mengusahakan sesuatu. Betul. Okay? Terutamanya untuk akhirat dia. Betul. Mesti dia akan always. Jadi itulah konsep henyak sampai lunyai itu. Betul. Ramai orang tak faham kan. Untuk orang yang fikir dia akan mati anytime, dia tak ada chill-chillnya. Betul. Dia akan henyak setiap penjuru hidup dia. Contohlah, tengok ini sebenarnya kita urai nanti dalam grup tu, tapi kita open sikit. Okay, tengok okay. Nabi SAW bersabda, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 benda. Betul. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Okay, now. Betul. Kalau orang tu dia faham, Nabi bagi guide ni. Betul. Macam mana kau nak mati style. Betul. Kan? Jadi untuk orang yang dia faham 3 benda ni, dia akan minyak dunia ni kau supaya dia boleh develop 3 benda ni. Betul. Bila dia mati tiba-tiba, dia style ada 3 benda ni. Yes. Tapi orang yang tak faham, dia akan tengok orang ni gila dunia. Yes. Jadi sebab tu pentingnya kita, orang yang judge kita ni, kita jangan peduli pun. Yang penting kita punya niat tu. Betul. Untuk Allah Azza wa Jalla, Allah tahu dah cukup. Cuma ramai orang dia cuba nak dan ramai orang dia cuba nak bagi tahu orang dia nak mempertahankan diri dia. Itu yang pening. Tak payah sebenarnya. Ada banyak ketika dalam hidup kita tak perlu explain pun. Betul. Kan? Betul. Itu yang saya sendiri pun amalkan, dan sebenarnya saya sampaikan juga dalam bentuk halus lah. Sebab saya dalam saya buat konten fitness, sebenarnya saya selitkan dakwah. Dan saya tunjuk, kalau tuan perasan, kalau macam lah tuan scroll kan, kalau lah tiba-tiba tuan takkan tengok langsung saya orang kata mendedahkan aurat ke apa kan. So itu dakwah secara halus saya lah. Sebab saya memang nak menunjukkan kat orang yang kita memang kena jaga benda-benda macam ni. Sebab matter any time. Azimuddin buka baju.
Tapi tutup pusat lah. Tapi tutup pusat lah. Okay, dia macam gitu lah. Dia liar tapi jinak. Tapi maksudnya macam gitulah dari segi. Tak, lagi satu. Okay, awak tengok sebenarnya yang paling value sekali adalah kalau kita boleh menyebarkan kebaikan lah, which is sampaikan agama lah. Betul. Cuma kita kena faham. Kadang orang tak faham. Kita bukan ustaz. Yes. Kan kita adalah orang awam. Betul. Semua orang kena tahu. Sebagai orang awam, kita punya KPI apa? Dan selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka. Itu kita punya KPI, bukan untuk change the whole world. Betul. Ramai orang tiba-tiba dia rasa macam dia nak change the whole world, macam ada KPI. Siapa yang ada tanggungjawab tu? Nabi sampaikan dakwah kepada kaum dia. Rasul sampaikan kepada seluruh jagat raya. Kan? Itu KPI. Untuk kita orang awam, orang biasa, manusia biasa yang lemah dan tak ada upaya, yang tak ada apa-apa wahyu ni, kita punya KPI Allah sebut dalam Quran, selamatkan diri kita dan family kita daripada azab neraka, tu je. Betul. Kan, selebihnya kita collect pahala, kita share lah kat orang sikit. Cuma setiap orang ada kaedah dia. Kan, contohlah budak-budak zaman sekarang kan, kalau kita pergi kejar dia orang dengan kopiah apa semua, kemungkinan besar ada lagi. Kan, ada je orang yang ajak-ajak apa semua, ramai budak-budak muda ikut, okey je kan. Tu ulang masing-masing cara masing-masing. Betul. Yang penting kita janganlah judge orang punya cara. Betul. Tapi itulah macam tuan cakap tadi lah, lepas bila dah mati terputus tiga benda, kecuali sedekah doa anak soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. So itu yang benda yang kita nak buat. Contoh ilmu yang bermanfaat. Contohlah kalau kita dah tak ada satu hari, so apa benda yang dekat konten kita di media sosial, itulah ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah benda tu yang membekalkan kita, bagi kita mati style lah orang kata sebab kan. dalam kubur tak ada solat dah. Betul. Tak ada apa-apa amalan. Dalam Quran banyak Allah sebut cerita tentang orang yang dah mati, dia nak minta nak hidup balik. Betul. Sebab menyesal. Penyesalan ni banyak. Betul. Kan? Sebab tu yang dalam live pertama dalam secret group tu, dah start apply lah. Tak payah kata sebenarnya dah amal lah pun benda tu. Sebab tu lah saya kata dekat dengan jiwa. Sebab memang itu yang, sebab ramai orang yang terlepas pandang benda tu. Ramai orang terlepas pandang lah. Betul. Sebab kalau hidup dia tidak ikut panduan daripada langit, sebenarnya dia ikut panduan apa? Itu yang pening tu. Itu yang takut tu kan. Sebab contohlah, betul, sebab tu saya tak ada mengidolakan sesiapa, dia berjaya ke dia kaya macam mana pun, yang tak sama kiblat dengan kita. Betul. Saya tak ada mengidolakan sesiapa pun daripada kalangan mereka. Betul. Sebab saya tahu bersama mereka ada syaitan yang membisik. Betul tak? Betul. Macam kita orang Islam lain. Kita jaga takwa. Kan Allah sebut dalam Quran surah Yusuf kan. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat usianya, kami berikan ilham dan kebijaksanaan. Itulah balasan bagi orang-orang yang sentiasa memperbaiki amalan. Maksudnya bila kita nak dapat ilham dan kebijaksanaan ni, konsep dia kita kena repair amalan kita. So kita jaga kita punya ibadah kita betul-betul ni, tiba-tiba kita dapat ilham. InsyaAllah ilham tu daripada Allah. Betul. Tapi kalau contoh kita bukan jaga, tiba-tiba dapat daripada mana? Daripada setan. Betul. Oh, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Itu yang orang pening. Jadi kita tak nak macam tu. Betul. Kita nak yang dapat idea yang kita datang ni daripada selain daripada Allah, kita tak nak. Faham tak? Betul. Dalam ni. Mendalam. Tak apa, itu dekat secret group lah. Secret group lah. Tak boleh share. Bukan tak boleh lah, cuma kita tak nak orang. Bukan apa, saya paling takut apa tau. Saya ni kira orang nampak saya ni sukses dalam bisnes, terutamanya duit lah kan. Duit lah, bisnes sama dengan duit lah. Kalau duit apa semua, saya tak nak orang salah faham. Kita, terutamanya dalam masyarakat kita lah, orang suka benda-benda magic ni. Faham tak? Betul. So saya tak nak. Sebab saya punya konsep, saya deeply believe dan memang saya beriman bahawa segala amal ibadah yang kita buat, tujuannya untuk dapat redha Allah je. Betul. Bukan pasal dunia. Dunia tak ada value. Betul, tak ada value. Betul. Cuma ramai orang kadang-kadang bila dia minat perkara-perkara ni, ada sebab nak buat macam ni supaya apa? Murah rezeki. Sebab apa berlaku tau, dulu saya ada budak-budak yang sales tepi jalan kan. Ada seorang budak ni yang nama dia Zubaidi kan nama Zubaidi. Dia ni rajin solat duha tuan. Memang rajin tuan. Solat sunat duha betul-betul rajin. Satu hari dia datang jumpa saya. Dia tengok budak-budak yang tim lain ni, budak ni jarang solat. Memang tak adalah solat sunat tu, memang tak ada lah. Solat wajib kadang-kadang lambat, tak pergi surau apa semua. Dia tanya saya, tuan,
Saya ni jaga solat apa semua, jaga solat sunat duha kan, murah rezeki, tapi kenapa sale dia lagi banyak? Pening tak nanti nak jawab? Betul. So benda-benda macam ni ramai orang disalah faham. Dia amalkan sesuatu tu sebabkan habuan semata-mata. Kita memang nak Allah redha, itu je. Betul. Tu kita kena keluar dunia daripada hati ni, kena keluar. Betul. Kadang orang tengok kita ni, dunia gila dunia. Tapi tak apalah, orang nak judge lah. Judge lah. Betul. Lagi satu, apa yang berlaku ialah, saya dah lupa sambung cerita. Dia blank kejap lah. Dia blank terus. Saya daripada pagi. Yelah, faham. Minum kopi dulu. Okay, ni satu. Okay, kenapa saya baru teringat balik? Saya selalu bagi tahu dekat saya punya live, dekat saya punya video. Saya tak setuju mana-mana orang yang buat video menangis-nangis tentang masalah yang dia lalui. Betul. Sebab apa? Sebab semua yang kita tengok yang dia cerita pasal masalah yang menangis, semua pasal dunia. Betul. Dunia tak ada value. Betul. Dunia tidak ada value untuk kita terlalu tangisi. Betul. Faham tak? Jadi kita sedang sebar vibe kat dalam ni untuk apa tahu? Too much dunia. Terlalu mencintai dunia. Faham tak? Betul. Banyak sangat kan. Mana ada orang menangis, kenapa menangis ni? Saya terlambat solat. Betul. Tak ada. Betul. Semua pasal dunia. Dia macam kita emosi ni boleh ada, tak ada masalah. Semua orang ada emosi. Cuma kita tak adalah portray dekat tak ada. Sebab tak segan, malu nak cerita. Betul. Malu nak menangis pasal dunia. Betul tuan. Saya pernah sampai level segan tu. Betul. Saya pernah sampai level kata financial stress kan. Sampai nak beli Pampers tak cukup duit tuan. Sampai gitu kan, saya pandang langit, apa benda aku buat ni kan. Menangis, meleleh. Saya call mak saya. Bu, apa nak transfer 200. Pernah saya pernah that stage tau. Pernah, memang dah habis. Lepas tu ada bantuan apa semua lah. Alhamdulillah saya rezeki. Tapi tak adalah saya pergi apa dunia ni semua ni kejam, tak ada buat pergi nak buat ni. Tak ada. Sebab tapi tak ada orang tahu. Saya cerita dengan tuan ni, ini first time lah semua orang dengar cerita ni. Tak ada. Yang tahu saya dengan isteri saya, mak saya. Macam gitu. Maksudnya kita semua ni, luar kita nampak style, tapi sebenarnya memang ada masalah. Saya percaya tuan pun ada masalah tuan sendiri. And tuan pun mungkin, kita tak tahu financial stress ke apa ke, whatever, dengan hutang nak kena bayar ke, anything lah. Tapi tak adalah kita tunjukkan dekat masyarakat, kita tunjukkan kesedihan kita. Maksudnya kita happy sangat-sangat pun orang tak tahu, kita sedih pun orang tak tahu. Kita buat apa, biarlah macam tu kan. Betul. Sebab sebenarnya kalau kita betul nak mengadu apa benda, memang dekat Tuhan je. Betul. Bangunlah malam-malam, menangis kat situ. Betul tak? Sebab apa menangis? Dia sebab apa? Dia nak attention. Okay, dia jadi apa tau? Bagi saya ni penyakit lah. Penyakit yang baru, mungkin nama dia tak kepala bana posis medula oblongata. Okay, dia jadi apa tau? Sebenarnya bila dia menunjukkan sedih dia, dia rasa shock bila orang bagi kekuatan kat dia. Bila orang start comment. Betul. Awak jangan apa ni, awak terlalu kuat. Awak terlalu kuat. Awak kuat. Awak boleh. Awak boleh. You can do it. Lepas tu dia rasa shock, dia akan push lagi. Nampak tak? Tapi masalah tu dia tak solve pun. Betul. Sebenarnya ada masalah, pergi cari solution. Bukan menceritakan macam mana kita rasa dalam masalah kita tu. Betul. Betul. Boleh lah nak cerita, orang cerita lah, tapi bukan on the public. Yes. Cerita habis gitulah. Ceritalah dekat orang yang sepatutnya. Kan bila kita cerita kat orang, okay, saya bagi contoh Ini apa yang berlaku lah. Saya bila saya buat konten ni macam saya, follower saya lagi ramai daripada tuan. Champion lah. Okay. Tak, saya bagi tahu fakta je. Lepas tu apa berlaku, ada macam-macam orang message PM saya. Okay, saya ni kira saya selalu cakap benda-benda yang motivasi kan. Okay. Jadi mungkin ada orang salah faham, terutamanya wanita. Okay, dia message saya cerita pasal masalah rumah tangga dia. Okay. So saya cakap kat dia, Kak, kalau akak ada masalah dengan suami, pertama duduk dengan suami, bincang seperti seorang dewasa. Kalau tak jumpa jalan penyelesaian, jumpalah orang yang ahli, pergi pejabat agama. Kan? Bukan cerita dekat lelaki yang akak tak kenal macam saya. Nampak tak? Betul. Dia kira bertuah lah. Jumpa PM Azri Walter. Kau bayang kalau dia PM lelaki-lelaki durjani. Sebab masuk line lah. The best moment untuk kita menggunakan wanita adalah ketika emosi dia tak stable. Dia masuk. So dia akan masuk,
Dia akan renggut wanita ni, lepas tu dia akan nyak perempuan ni, terang kita cakap. Betul, Dia akan nyak cukup sebab dia rasa dikasihi, disayangi apa. Dia ajaklah pergi mana-mana tidur semua. Betul. Lepas tu dia tinggalkan. Betul. Itu yang terjadi lah. Itu yang terjadi. Jadi tolonglah guys kepada yang tonton hari ni. Kan? So benda ni nampak macam simple, tetapi memang tak wajar pun, terutamanya cerita dekat lelaki yang kau tak kenal. Betul. What? Gila lah. Astaghfirullahaladzim. Betul. Pening zaman sekarang ni, ya Allah. Tapi sebab tu tuan tahu tak, saya setiap hari ni tuan kena pasak dalam mind lah. Okay. Ramai orang, kita terlalu banyak sangat dalam hidup kita ni, semua benda kita buat kan, kita selalu fikir apa aku dapat. Kan? Saya rasa the very powerful mind kan, ni datang daripada hadis Nabi SAW, manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. So why not setiap orang bila bangun tidur, first dia tanya adalah, apakah manfaat aku boleh bagi kepada manusia lain hari ni, menggunakan apa saja yang kita ada. Kalau kita ada RM10, guna RM10. Kalau ada kedegat, guna kedegat. Kalau ada ilmu, guna ilmu. Apa saja. Fikir macam mana aku nak bagi value ke orang lain. Bayangkan apa jadi kepada dunia ini kalau semua orang fikir macam tu, tuan. Betul. Faham tak? Sebab sekarang ni ramai orang suka dia terfikir apa yang dia dapat, apa yang value yang dia dapat balik lah dengan apa yang dia bagi. Contohnya macam kalau aku buat baik kat orang, adakah aku dapat kebaikan tu balik? Macam buat something sama macam contoh duit. Saya bagi contoh dalam pasangan kan. Okay. Bila katakanlah kita ada isteri, okay, lagi satu ni ini mendalam sikit lah, tuan. Dalam masyarakat kita ada satu mindset. Okay, bagi saya mindset ni kita bolehlah slow-slow ubah tu. Yang nasi yang dah lepas ni tak apalah. Betul. Kita tak boleh ubah dah. Yang mendatang ni, korang-korang yang masih muda remaja yang akan ada keluarga kan. Dalam masyarakat kita ada satu mindset. Okay, so harapan dia ialah supaya anak-anak ni balas jasa dia. Faham tak? Okay, so bila berlaku dalam hidup ni, mana-mana perbuatan anak ni yang tak menunjukkan dia balas jasa, dia akan dianggap anak derhaka. Okay, tapi sebenarnya contohlah tuan ada anak. Betul. Sebagai ayah, tuan akan bagi 200% yang terbaik untuk anak. Betul tak? Itu yang pertama. Sebab tu memang tanggungjawab. Betul. Okay, so sebab tu pentingnya kita ni lelaki, kita kena sukses dan terlalu handal sehingga kan bila kita dah tua nanti, anak kita dan kita ni tidak layak ditolongi kerana kita terlalu handal untuk ditolongi. Faham tak? Style lah. Style. So kita kena develop macam tu lah sepatutnya ketika kita masih muda ni. So kita tak peduli pun kau dia tolong apa, sebab kita dah terlalu style. Betul. Macam tu lah konsep dia. Dia macam kita besarkan anak contohnya, tapi bukannya dengan harapan satu hari dia akan sara kita lah. Macam gitu. Betul. Tapi dia tak ada masalah sebab itu mungkin dia punya tanggungjawab. Dia rasa, bukan tanggungjawab, dia rasa macam dia nak bagi balik. Tapi kita bukan mengharapkan. Bukan macam nak besarkan dia, one day nanti aku akan ikut tumpang kesenangan anak-anak. Contohnya. Betul. Kita tak cakap salah pun. Betul. Kan, cuma apa berlaku ialah kadang-kadang bila kita ada tanam mindset ni, jadi kita sepanjang hidup kita ada 30 tahun, 40 tahun kan. So kita rugilah kita tak develop banyak benda. Betul. Itu pun saya suka lah. Saya benda yang memang sebenarnya terus terang bila saya follow Tuhan apa semua, dengar banyak benda yang saya open lah mind. Paling besar yang saya rasa saya open adalah sekarang ni saya tengah ambil risk untuk buat something tau. Something tu adalah something tu. Tapi dulu takut. Tapi bila saya fikir balik, nanti lama-lama umur kita akan masuk 40, 45, 50. Kalau aku tak buat, kita tak tahu pun what is the outcome kan. Tapi kalau saya buat sekarang, mungkin jadi ke tak jadi ke, saya mungkin menyesal. Macam tuan selalu cakap lah. Menyesal pun mesti confirmnya. Buat menyesal tak buat menyesal. So baik buat. So itu yang saya rasa message yang powerful lah, yang saya rasa orang lain pun memang kena buat benda tu. Kita kena sampaikan kat orang yang kalau kita nak buat something, kita terfikir something, buat je. Jangan fikir banyak. Jangan fikir kalau aku buat ni tak jadi aku menyesal. Kalau menyesal, tapi at least kau dah buat kan. Kau masih ada. Cuma dia ada kurungan lah. Ada kurungan kan, sebab kalau orang selalu tengok live, dia faham ni bila public ni orang pening ni. Betul. Sebab tu dalam secret group ni dia lain sikit kan. Betul. Okay, di sini
kurungan benda apa pun kita nak buat je, kurungan benda-benda tak berdosa lah. Benda tak berdosa lah. Betul. Dia dengar buat apa aku berjudi. Apa aku bawa kena awek ni banyak menyesal, tak nyak menyesal. Budak asli Walter. Sudah mampus kita. Betul. Jadi dia sebenarnya macam ni. Saya punya mindset macam ni. Apa ke nama? Nazir. Nemtek tak ada. Lepas ni kita nemtek kan. Bukan apa tak. Saya kadang selalu ramai orang. Dia letak kat sini. Ada tu. Okay. Apa pegang? Okay. Astaghfirullah. Minum dulu. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tak pasal cerita dalam benda lain? Okay, tak apa. Kita minum dulu. Okay, risk management. Okay. Betul. Okay. Saya ada mindset macam ni tau. Daripada dulu sampai sekarang lah. Sebab tu kadang ada orang tanya saya, macam mana boleh ni apa semua kan? Saya simple dia tuan. Saya dah sampai mungkin satu tahap. Tapi tahap ni nak sampai bukan saya dua lah. Dia kena training. Yeah. Saya simple lah. Saya rasa apa-apa decision yang saya buat tu, kalau tak melibatkan mati, saya buat. Betul. Sebab ramai orang dia kaitkan fail tu sama dengan mati. Tanpa dia sedar. Dia ingat habis. Betul. Kan? Tapi sebenarnya contoh kita buat satu benda, kita fail dan kita masih hidup, kita boleh bangun dan bangkit kembali. Maksudnya hope tu ada. Betul. Jadi dekat situ kita akan jadi berani buat decision. Even kalau kita fail sekalipun, selalu orang kata fail tu apa? Definisi, kalau kita cakap definisi fail tu apa kan? Dia sama juga macam definisi sukses kan? Apa orang, kalau orang tanya sukses tak? Apa sebenarnya sukses tu? Sama juga dengan fail. Apa maksud fail? Adakah maksud fail bila kita gagal bisnes? Fail ke? Padahal sebenarnya benda tu mungkin kita belajar. As long as kita masih boleh hidup, masih boleh bangun pagi, bernafas, makan apa semua tu, teruskan hidup lah. Macam tuan pun pernah cakap, kalau pasal rumah contohnya, kalau rumah sewa dengan rumah beli, sama juga, kita still tidur kan? Kalau ataupun macam mandi ataupun orang yang berhutang apa kan, contohnya dia fail something and then dia kena bayar hutang, tak adalah kata orang bank datang nak cekik apa semua kan. Maksudnya nak kata fail tu, itu bukan fail sebenarnya. Kita masih boleh bangkit and buat something lah dalam hidup kan. Kita belajar je sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya macam mana tahu cara sebenarnya nak buat first million? Ni saya nak cerita. Ni menarik. Tapi menarik. Cuma di episod akan datang. Aduh. Sampai tu je. Okay. Aduh.